warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. So kita jumpa lagi pada hari ini 7 Disember 2021 hari Selasa. Okay, apa khabar? Sahabat-sahabat. Okey, insya-Allah semoga kita dalam sihat walafiat lah selalu. Okey, sudah banyak hari saya tak sembang-sembang dengan kawan-kawan di FB. Tak apa, hari ni kita nak sembang sedikit berkenaan dengan kalau saya sembang ni lebih kepada kewangan dan juga emas lah. So, macam mana emas boleh membantu sahabat-sahabat keluar daripada masalah kewangan dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya lah. Okey. So semoga tips-tips tu dapat digunakan dan menambah baiklah kewangan tuan-puan. Okey. So hari ini kita nak cerita berkenaan dengan 3 tips untuk keluar daripada perangkap hutang. Perangkap hutang. So kenapa saya kata perangkap? Kenapa saya kata perangkap? Sebab perangkap ni dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif lah. Tapi kalau hutang ni, kalau kata perangkap tu maknanya lebih kepada negatif. Lebih kepada negatif. Tapi kita boleh jadikan dia positif lah. Kita boleh jadikan hutang ni hutang yang positif. Cumanya macam mana kita nak jadikan hutang tu hutang positif? Okay. So yang saya nak keluar tips ni adalah untuk hutang yang negatif. Macam mana kita nak keluar daripada perangkap hutang? So kalau kata perangkap hutang ni, berapa sebenarnya kadar hutang yang boleh dikategorikan sebagai kita ni berada dalam perangkap lah. Berada dalam perangkap. So kalau kata kalau kita tengok dari segi average, kalau kata kita ada 60%, maknanya lebih daripada 60% daripada gaji kita adalah untuk membayar hutang. Maknanya contoh kata kita bayar hutang-hutang yang biasa sekarang lah. Hutang-hutang yang biasa sekarang kan. Hutang kereta, hutang rumah, mungkin ada lagi hutang peribadi, pinjaman peribadi, ataupun kata bayaran, macam contoh kata bayaran mudah lain, contoh kata yalah, kita banyak-banyak sekarang kan skim-skim yang untuk contoh nak beli sofa ke, nak beli perabot ke apa dengan skim bayaran mudah. So mungkin itu pun termasuklah dalam jumlah hutang kita. So kita sebenarnya daripada senarai-senarai tu kita kena buat satu list lah. Daripada berapa hutang kita tu, kita kena buat satu list. Baru kita tahu sebenarnya kita ni masuk dalam perangkap ke tidak. Kalau kita tak listkan, kita tak tahu berapa jumlah hutang kita, mungkin kita tak tahu pun berapa sebenarnya percentage hutang kita dalam pendapatan kita sebenarnya. Itu satu orang kata langkah pertama lah untuk kita nak kenal pasti sebenarnya kita ni dalam berhutangan yang serius ataupun tidak. Yang pertama, maknanya kena senaraikan. So baru kita tahu berapa persen daripada pendapatan kita yang kita habiskan untuk bayar hutang. Kenapa saya kata perangkap ni juga? Perangkap ni sebenarnya sebab kan kalau kita perhatikan daripada masa mula kita kerja dulu. Kalau contohnya kata keluar daripada universiti, kalau satu contoh keluar universiti lah. Kalau tak keluar universiti pun maknanya selepas kita habis belajar tak kisahlah kan universiti SPM ke apa ke, terus kita kerja, masa tu kita tak ada hutang lagi. Tak ada hutang. Tapi lepas daripada tu kita buat hutang. Kalau contohnya ada hutang pun selepas habis belajar, mungkin hutang PTPTN lah kan, PTPTN ataupun hutang loan belajar. Tapi kalau contoh kat situ mungkin tak banyak lah. Mungkin kata kalau contoh RM100 ke 100 lebih, mungkin 200, baru 10% ataupun 20% daripada gaji. So tak banyak lagi. Sebab kalau kebutangan serius ni dia lebih kepada 60% kita habiskan daripada gaji kita untuk bayar hutang. Itulah kita dah masuk dalam perangkap hutang. Maknanya kita kerja sehari-hari adalah untuk bayar hutang sahaja. Tapi sebenarnya hutang tu perlu ataupun tidak. So kita kena pastilah hutang yang kita buat tu. Tapi kalau dah termasuk dalam perangkap tu, maknanya kita kena ambil tindakan drastik untuk cari ilmu macam mana kita nak keluar daripada perangkap tersebut. So tips yang pertama adalah tadi kita senaraikan hutang dan tengok berapa sebenarnya kadar hutang kita berbanding dengan pendapatan keluarga. So daripada situ baru kita tahu. Kalau kita memang contoh kata setiap bulan kita rasa macam ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku ni memang tak cukup je duit setiap bulan. So mana itulah sebenarnya tanda-tanda lah. So tipsnya yang pertama, kita senaraikan apa hutang kita semua sekali. Kan kena buat senarai tu. Kalau tak buat senarai tu, kita tak tahu sebenarnya kat mana kita punya dari segi keberhutangan kita, kadar keberhutangan kita serius ataupun tidak.
Okey, so itu tips yang pertama lah. Kita kena tahu di mana kita berada. Kalau tak tahu, memang kita rasa macam, okey je kan. So banyak lagi sebenarnya lah. Kalau di sebalik tu, macam mana kita cara nak buat tu, cumanya cari cara. Macam mana kita nak dapatkan senarai tu. Kita kena buat lah. Memang masa mula-mula ni, saya pun pernah melalui lah proses ni untuk nak tahu berapa saya punya kadar hutang berbanding dengan pendapatan saya. Sebab mungkin masa awal-awal dulu saya pun tak ada kesedaran dari segi kewangan ni. Jadi saya tak ada buat pun. Just macam kita orang kata just ikut flow je. Bayar je. Jadi tapi tak tahu pun sebenarnya berapa hutang kita. Mungkin kalau hutang yang banyak-banyak kan, ada yang kecil-kecil tu kan. Yang tu memang sangat-sangat kritikal lah untuk kita tentukan. Kita tahu berapa sebenarnya kadar hutang. Kalau lebih lagi, maknanya kita nak tengok lagi lah dari segi, orang kata dari segi cash flow tu, berapa sebenarnya kita punya aset, berapa kita punya hutang, baru kita tahu sebenarnya berapa net worth kita. Nilai kekayaan sebenar kita. Sama ada kita ni positif atau negatif. Tapi sebenarnya hari ni kita nak cerita pasal hutang. Kita cerita pasal hutang, maknanya kita kena tahu berapa jumlah hutang kita berbanding dengan pendapatan. So dari situ kita tahulah berapa persentage sebenarnya kadar keberhutangan kita. Okay. So kalau dah rasa macam dalam perangkap kan, rat race orang kata, rat race bulatan, bulan-bulan tu mendapat gaji, bayar hutang, lepas tu dah macam sikit je tinggal untuk kita nak bernafas, untuk nak belanja. Lepas tu tunggu lagi tak cukup bulan lagi dah macam dah kena ambil dah mana-mana yang kita simpan tu dah nak kena korek balik. Itu sebenarnya kita dalam keberhutang yang serius lah. Keberhutang serius. Maknanya kita tak boleh nak menyimpan. So macam mana cara nak dapatkan, nak boleh ada simpanan tu. Sebab kita nak keluar daripada perangkap hutang ni, sebab kita nak ada simpanan. Contoh kata, saya selalulah refer kepada laporan bank negara kan. Laporan bank negara. Sebab saya sangat orang kata terpanggil lah untuk nak membantu orang, lebih ramai rakyat Malaysia boleh menyimpan lebih daripada RM1,000 setiap orang. Lebih daripada RM1,000. Sebab apa? Sebab Bank Negara melaporkan 75% daripada rakyat Malaysia tak ada simpan ibu. Mungkin tuan puan rasa macam, betul ke? Tak, ini memang laporan Bank Negara. Bukan saya yang cipta. Memang ada laporan Bank Negara menyatakan demikian. So maknanya maknanya kita ni tak ada simpanan. Sebab ni kalau kata contoh 75% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan, maknanya kita jumpa orang 10 orang 7 orang confirm tak ada simpanan walaupun 1,000. Simpanan tu maknanya simpanan yang tetap lah. Mungkin kalau kata simpanan 1,000 hari ini, lepas tu bulan depan ambil balik, tu tak kira lah. Maknanya yang memang yang paling basic. Sebab kalau kata contoh untuk dalam basic dalam kewangan, sebenarnya kita kena ada dana kecemasan at least 3 bulan gaji. Kalau contohnya gaji 1,000, kena ada at least 3,000. So bila laporan ni keluar, maknanya sah kena ada 3 bulan pendapatan. Sedangkan 1,000 pun 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. So macam mana saya kata saya nak bantu orang untuk ada simpanan lebih daripada 1,000. Sebab sebenarnya sangat mudah lah untuk kita nak mulakan. Cumanya sama ada kita nak mula atau tidak. Sebab kalau dengan emas, contoh dengan emas, ini sekecil je lah ni. Ni sebesar duit 10 sen. Ini sebesar duit 10 sen, iaitu 1 dinar lah. 1 dinar 4.25 gram. So kalau contoh tuan puan ada 1 dinar ni, kalau hari ini harganya adalah RM1,114 lah nilainya. So maknanya kalau contoh tuan pun ada sekeping ni, duit 10 sen ni, duit 10 sen, kalau duit 10 sen betul, memang 10 sen lah nilai dia kan. Tapi yang ini sebesar duit 10 sen emas 999 ni, harganya adalah RM1,114. So kalau jual, macam contoh kata yang emas public gold, ni emas public gold. So kalau jual contohnya harganya, tuan puan boleh jual sekarang, harga hari ini harganya, nilainya selepas solat susuk nilai semua RM1,013. Maknanya tuan puan dah ada 1 keping ni je, simpanlah dalam wallet kan. Simpanlah wallet. Sebab dia akan bagi, kalau contoh tuan puan beli, dia akan bagi macam ni lah, dalam bentuk macam ni, ada plastik macam ni dengan sijil ketulinannya. Ni sijil ketulinan yang ni, saya nak tunjuk plastik ni. Ni sijil ketulinan untuk yang bunga emas. Sijil ketulinan untuk siri dinar macam ni adalah warna hijau macam ni lah. So yang ini
untuk 1 dinar ini 1 dinar. Maknanya ini CJ keturunan dia lah. CJ keturunan dia ada nombor CJ keturunan dia. Ini emas 10 gram lain lah. Okay, so ini CJ keturunannya, nombornya macam ada semua nombor. Maknanya bagi setiap tuan-puan simpan 1 dinar macam ni, semua produk public good akan ada CJ keturunan dan ada nombor sirinya sendiri. Okay. So contoh kata tuan-puan ada 1 keping ni, maknanya tuan-puan dah mengeluarkan diri tuan-puan daripada laporan Bank Negara yang menjelaskan bahawa 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. Contoh, bila dah ada macam ni, dah tetap dah, tuan-puan dah keluar daripada senarai Bank Negara. Sebab tu saya kata, saya nak bantu lebih ramai orang untuk keluar daripada senarai Bank Negara tersebut. Senarai, orang kata, senarai statistik Bank Negara. At least tuan-puan dah ada 1 keping ni, dah ada RM1,000. Dan RM1,000 ni pula, dia tak fragile macam tuan-puan simpan RM1,000 duit kertas. Saya tak ada duit kertas yang banyak hari ni. Mana duit kertas saya? Saya ada duit RM20 je. So contoh, kalau RM20 RM20 kan. So kalau RM20 kan, sekejap je ni kalau kita ada RM20 ni. Pagi pergi makan, contoh kan pergi makan. Sebab nampak RM20. Nampak RM20 pergi makan kat kedai, 3 orang makan tak cukup agaknya pagi. Tapi berbanding contoh tuan-puan simpan RM1,000 dalam bentuk emas macam ni. So tak nampak kan RM1,000 kan, jadinya dia tak nampak dalam bentuk helaian duit. Tuan-puan rasa macam tuan-puan tak ada duit, tapi sebenarnya tuan-puan ada emas, ada duit, ada emas, ada duit maknanya. So tuan-puan ada harta macam ni, jadi tuan-puan rasa lebih kata emosi tu terjamin untuk nak simpan, tak adalah nak habiskan. Macam contoh ada tadi lah, contoh ada RM20 ni, terus rasa macam pagi ni, padahal contoh pagi ni ada je dalam nasi dalam periuk kan, tapi rasa macam ada duit, tak apalah, tak payahlah buat nasi goreng, kita makan kat kedai lah, contoh kan. So kalau kita tak ada duit, sebab kita tahu kita ada matlamat, kita nak buat apa dengan duit kita. Sebab contoh kata memang kita nak selamatkan duit tu dalam bentuk emas macam ni, nak ada RM1,000 yang tak fragile, yang tak kata yang kalis emosi. Sebab kita nak keluar daripada perangkap hutang tadi. Sebabnya mana kita dah tengok tadi, kita punya list hutang, berapa persen kita ni dalam kadar keberhutangan, serius atau tidak. Kalau tak serius pun kita kena keluar lah, sebab kita nak hidup yang lebih selesa. Maksudnya apa? Hidup yang lebih selesa untuk kita menyimpan lebih banyak untuk masa depan. Sebab kita tak tahu apa akan jadi masa depan kan. Especially yang kerja sendiri, kerja swasta. Contoh kalau kata yang kerja kerajaan tu, dia lebih terjamin sedikit lah. Cumanya kalau tengok daripada sejarah negara-negara lain, contoh negara Greece kan, contoh yang kerja kerajaan yang dah pencen pun, bila dah pencen, sebab keadaan kewangan kerajaan Greece pada masa tersebut, saya tak ingat tahunnya, masa pencen kepada pesara-pesara kerajaan ni, pesara kerajaan tak boleh nak keluarkan duit lah, tak ada duit tu untuk dikeluarkan. So maknanya bukan satu orang kata kewajipan kepada kerajaan untuk membayar. Dia mungkin boleh tak dapat lah pencen masa kita bersara nanti. So maknanya kena ada backup juga. Sebabnya, tapi di Malaysia tak berlaku lagi lah benda tu. So tapi kita kena ada backup lah. Sebab tu kita kena keluar daripada perangkap hutang untuk nak pastikan kita ada lebih duit untuk kita simpan untuk simpanan masa depan. Simpanan masa depan. Tips pertama tadi saya dah gariskan, ialah dengan kita senaraikan jumlah hutang kita untuk kita tahu berapa kita punya kadar keberhutangan kita. Serius atau tidak. Kalau tak serius pun kita kena ambil tanggungjawab untuk nak menambah baiklah kewangan kita. Sebab setakat mana kita nak hidup orang kata parah-parah hidung je kan, boleh makan je lah, sebabnya nanti cukup bulan dah habis dah kita punya gaji. Tapi kalau contoh kita memang cukup bulan habis gaji, tapi kita dah masuk dalam orang kata kita dah sacrifice kan, sebanyak contoh kata kan, kalau ikut prinsip kewangan yang tepat, maknanya contoh kata kita dah simpan 30% daripada gaji kita untuk simpanan. So tak ada masalah pun bila contoh kita bila dah akhir bulan kita tak ada duit untuk nak belanja, tapi maknanya kita dah simpan daripada awal bulan
benda tu dah secure sebagai simpanan kita. Berbanding memang kita habiskan 60% bayar hutang, 40% lagi untuk kita nak memang untuk kehidupan seharian, lepas tu tak ada dah simpanan. At the end, ujung bulan kita tak ada duit, tapi memang kita tak ada duit. Apa-apa berlaku, kita memang tak ada simpanan. So tak boleh lah macam tu sebenarnya. So sebab tu saya nak kira macam melancarkan lah. Kan, saya nak keluarkan lebih ramai orang yang daripada perangkap hutang dah sampai tak ada simpanan walaupun 1,000. Jadi dengan ada contohnya, tuan-puan boleh ambil lah. Nanti kalau ada lepas ni ada promosi. Sekarang tak ada promosi, cuma yang ni boleh bayar 6 kali, maknanya dalam RM200 lah. Tapi kalau contoh untuk nak bermula hari ini, tak ada masalah. Mula je simpan dulu dalam akaun emas RM100 satu kali simpan. Lepas tu nanti kan tambahlah simpanan tu. Bila cukup gramnya boleh keluar juga macam ni. Okey. Semua itu bukan simpanan paksa lah, tapi sementara masih tak ada promosi untuk nak bayar 10 kali 100. Biasanya kalau 10 kali ni kan dalam 100 bawah RM120. Tuan-puan RM120 satu bulan, 10 bulan tuan-puan dah boleh dapat simpanan 1 dinar dan mengeluarkan diri tuan-puan daripada statistik Bank Negara yang mengatakan 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun 1,000. So kita dah boleh proud pada diri kita, sebab ramai orang kata saya punya penyimpan-penyimpan lah, anak didik saya dalam ilmu emas ni yang macam baguslah puan, yang kata yang tak kenal sangat lah kan, yang kenal pun baguslah Asia, saya dah boleh simpan. Sebelum ni saya simpan dalam duit, memang tak ada simpanan saya. Tak boleh nak ada walaupun 1,000 contohnya, tak boleh nak ada. Tapi bila saya simpan dalam bentuk emas, saya boleh menyimpan dan simpanan saya kekal di situ. Tak adalah hujung bulan saya rasa macam saya nak ambil. Tak ada. Okay? So itu kegembiraan saya lah. Sebab maknanya macam saya kata, saya sukalah bila orang ada simpanan macam tu kan. So apa-apa hal berlaku, dia ada simpanan. Sebab contoh yang tuan-puan pernah tengok kan, ada orang buat status kan, malulah ada emas, lepas tu keluar masuk Ar-Rahnu saja. Kalau bagi saya sebenarnya, okey lah tu. Dia keluar masuk Ar-Rahnu pun bukan dia pinjam duit orang, bukannya pinjam emas orang kan. Dia guna duit emas dia sendiri yang dia beli sendiri untuk nak menyelesaikan masalah sebarang keperluan kewangan dia. Mungkin bukan masalah, mungkin dia nak memenuhi sedikit dia punya kehendak dia. Contohlah kan, dia nak untuk nak bayar deposit, contoh kata yuran pengajian anak dia sekolah. Cuma mungkin dia tak ada duit masa tu, so dia pergi je lah rahnukan dulu, nanti kan lepas tu dia boleh tebus balik. Jadi dia tak ada hutang dengan siapa-siapa pun, dia gunakan emas dia yang dia ada sendiri. Tak adalah dia nak pergi tebalkan muka, pergi jumpa saudara-saudara mara kan. Boleh tak nak pinjam RM2,000 sebabnya anak saya nak masuk universiti contoh. So lagi bermaruah bila ada emas, dan kita boleh bajak emas kita sendiri tanpa perlu kita nak menjatuhkan air muka kan. Malu kalau saya nak pergi jumpa orang, nak jumpa saudara mara, nak jumpa adik-beradik untuk nak pinjam duit untuk sebarang keperluan lah. Tapi kalau dah terdesak tu, yalah, kenalah terpaksa. Tapi sebelum terdesak ni, kitalah yang mendesak diri kita untuk lakukanlah apa-apa yang boleh untuk kita ada simpanan. Okey, tips pertama tadi, senaraikan apa hutang kita. Tips yang kedua, hidup di bawah kemampuan. Dengan hidup di bawah kemampuan, barulah kita boleh menyimpan. Dan kita boleh nanti buat tips yang ketiga nanti. Macam mana? Kenapa kita nak hidup di bawah kemampuan? Sebab kita nak buat tips yang ketiga nanti. So hidup di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan ni macam mana? Maknanya contoh kan. Biasa orang kita, saya dulu macam tu. Kita nak beli kereta, kita akan pergi tanya bank kan, ataupun kita tanya salesman, dengan gaji saya macam ni, berapa saya layak, kereta apa saya layak. Macam tu lebih kurang kan. Saya lah dulu skrip saya macam tu. Okay, so contoh kalau gaji 3,000, dia mungkin gaji
Sampai 3,000 pun masa saya beli kereta saya dulu kan. Masa tu saya buat kesilapan sedikit lah. Tapi Alhamdulillah saya boleh cover. Dan sampai sekarang kereta tu masih ada dengan saya lah. Walaupun masa tu saya beli kereta yang orang kata ikut kemampuan lah. Bukan di bawah kemampuan. Tapi kalau boleh, janganlah ulangi kesilapan yang pernah saya buat. Okey. Tapi saya boleh cover lah dengan benda-benda lain yang saya buat untuk nak membayarlah hutang tersebut. So, kita lebih kepada kita nak rujuk orang lain untuk nak tahu berapa kelayakan kita. Sebenarnya kita yang kena tentukan berapa apa yang kita perlu pakai. Sebenarnya bukan apa yang kita layak pakai. Sebab contohlah yang banyak terkena adalah loan kereta. Maknanya dia nampak bila dia bawa slip gaji, dia pergi jumpa dengan contoh kata penjual kereta, salesman. Dia duduk slip gaji berapa? Contohnya tak tahu slip gaji pun cakap lah gaji basic saya contoh kata 3,000. So salesman akan suggest lah berapa yang paling layak dengan gaji tersebut. Mungkin layaklah sampai ke kereta yang orang kata import lah kan. So import yang boleh mencecah sampai 1,000 lah dia punya bayaran bulanan. So kalau contoh sebab saya dulu pun sebab saya tak ada kesedaran kewangan ni, masa tu saya beli jugalah yang kereta yang dekat 1,000 lah satu bulan. Tapi sebenarnya saya tak nampak kalau 1,000 kita bayar untuk loan kereta, sebenarnya banyak lagi kos-kos lain yang kita perlu sediakan untuk nak bela kereta tersebut. Contoh kan, kita nak kena ada juga duit untuk maintenance kereta. Nak servis kereta, nak tukar tayar, bateri kan, apa-apa lagi semua yang lain-lain lah untuk maintenance dan juga untuk road tax kereta. Lepas tu apa lagi? Minyak lagi. Kalau duduk dekat Lembah Kelang ni, tol lagi. So banyak lagi kos lain yang mungkin lebih boleh menjangkau kepada separuh daripada loan kita. Macam contoh kata loan 100,000 sebenarnya kita kena sediakan sehingga 1,500. Tak kebanyak tu. Kalau gaji 3,000, kita dah ambil loan 900 contohnya, tambah lagi 500 untuk kos-kos lain satu bulan, dah jadi sampai 1,400. Dah separuh daripada gaji kita dah telan kat situ. So sebenarnya kita kena ambil rules of thumb, kalau boleh, contohnya kalau boleh memang saya banyaklah baca pakar-pakar kewangan kan, mengesyorkan kereta kita jangan lebih daripada 15% daripada gaji lah, at least paling banyak pun 15%. Jangan lebih daripada itu, 10 ataupun 15%. Maknanya contoh kita gaji 3,000, pakai je lah gaji kereta yang paling tinggi pun RM450. Apa kata RM450? Mungkin kita kecil-kecil je lah, Azia kan, macam tu kan. So tak apalah, tak ada masalah pun. Kalau kata contoh yang lagi advance, boleh aja pergi beli kereta second hand kan. Second hand cash dah boleh dapat, lepas tu tak payah fikir dah nak bayar loan, hanya untuk maintain saja. Banyak aja kereta-kereta sebenarnya, kereta yang second hand yang bagus kan. Okey. So itu dari segi tips yang kedua lah, hidup di bawah kemampuan. So banyak lagi lah benda lain yang kita boleh apply untuk hidup di bawah kemampuan ni. Contoh rumah pun samalah. Maknanya kena ambil rules of thumb. Rumah ni yang kita nak duduk jangan lebih daripada 30% daripada gaji kita lah, daripada gaji. Contoh gaji 3,000, jangan lebih daripada, kalau gaji 3,000 maknanya jangan lebih daripada RM900 dah satu bulan. Itu pun dah tinggi jugalah tu kan, RM900. So, tapi mungkin orang kata, mana nak dapat rumah sekarang? Kan mana ada rumah yang bawah 900 kan, 900 mungkin dalam loannya dalam bawah 200,000 lah. Mana ada rumah kan sekarang bawah 200,000. So, kena carilah. Kena cari. Kita kena cari. Sebab hutang tu kita akan lagi-lagilah rumah. Mungkin kereta 9 tahun paling panjang kan. Kalau rumah 30 tahun lah kita akan merana kalau kita ambil rumah yang salah. Rumah yang salah, lepas tu mungkin pula lokasinya salah, kita nak jual pun tak boleh. So memang sedih lah kan. Sampai 30 tahun memang kita akan jerat diri kita. So tips yang kedua, hidup di bawah kemampuan. Apa-apa pun bawah, semua sekali di bawah kemampuan. Maknanya contoh kata gaji 3,000, janganlah hidup dengan gaji 3,000. Hiduplah. Contohnya kita nak simpan 30%, kita kena hidup dengan gaji 70% lah. 70%. Maknanya berapa? Dalam 2,000 lebih lah. 2,000 lebih saja kita kena hidup. So yang lebih tu kita simpankan.
untuk next. Kita tak tahu apa berlaku masa depan kan. Contoh kata contoh yang ramai yang sangat terkesan dengan pandemik ni sebab apa? Sebabnya tak ada simpanan, tak bersedia daripada awal untuk nak menghadapi perangkap kehidupan yang pandemik macam ni. Sebab kita kata tak tahu kan. Tapi itulah pentingnya yang pakar-pakar kewangan menjelaskan perlu ada dana kecemasan. Sebab kita tak tahu benda-benda kecemasan, memang kita tak tahu kan. Contoh dana kecemasan kita tak tahulah. Kalau yang kita tahu, senanglah kita nak siap bulan depan ni nak contoh kan, anak nak sakit ni, bulan ni simpan dulu duit. Kalau boleh. Tapi kita tak tahu berapa nak guna. So kita sedia pada awal. Itu yang pakar kewangan jelaskan. Dana kecemasan ni ada 3 level. Level pertama 3 bulan pendapatan, lepas tu tambahkan lagi 3 bulan pendapatan dan seterusnya tambahkan lagi 6 bulan pendapatan nak mencukupkan 1 tahun pendapatan sebagai dana kecemasan. Maknanya contoh yang gaji 3,000, yang gaji 3,000 kena ada 1 tahun pendapatan, maknanya 12,000 lah. 12,000 pula. 36,000 lah dia punya betul lah, 36,000 lah. 36,000 maknanya duit untuk simpanan dana kecemasan sahaja. Yang lain-lain tu kita kena pastilah. Apa lagi matlamat-matlamat kita yang lain. Tapi contoh, kenapa saya lebih menjuruskan saya punya simpanan dalam bentuk emas? Sebab saya nampak bila dengan emas ramai orang boleh menyimpan. Ramai orang boleh menyimpan. Ramai orang boleh cepat menyimpan dana kecemasannya bila dia mula simpan dalam bentuk emas. Sedangkan dia dah bekerja bertahun-tahun, tak ada simpanan yang boleh disimpan secara orang kata kekal dalam bentuk duit. Sebab emosi kita dengan duit sebenarnya adalah untuk nak membeli, untuk nak shopping, untuk nak habiskan. Sedangkan emosi kita dengan emas macam ni adalah untuk simpan. Bila kita simpan, kita akan simpan lagi. So saya dah banyaklah testimoni daripada penyimpan-penyimpan emas saya. Macam mana sebelum ni dia tak boleh menyimpan, bila dia simpan dalam bentuk emas, memang dia dah contohnya yang seorang ni, dia dah simpan yang pertama, keping dinar dia yang pertama, lepas tu bila dia dah rasa terus dia habis dah dia punya simpanan paksa dia dengan emas yang pertama tu, terus dia WhatsApp saya bila ada promosi kan untuk nak tambah lagi bayar 10 kali tu, dia terus WhatsApp saya nak beli lagi yang next ni sebab saya dah nampak sebelum ni saya tak boleh simpan. Dia kata sebelum saya tak boleh simpan, bila dah simpan ni saya boleh nyimpan, jadinya baguslah bila saya nak boleh simpan macam ni. So dia kalau contoh orang kata kenapa nak simpan dalam emas, tak kisah, cuba dulu tuan-puan, cuba dulu, rasa dulu, rasa dulu, betul lah, barulah dia rasa macam tadi yang kawan saya tadi tu. Terus dia yang pertama tu mungkin saya agak orang kata dari segi racun dia, saya racun dia sedikit lah, cubalah dulu, simpan dulu, mana tahu kan. So bila dia dah termakan racun, lepas daripada tu dia tak perlu dah saya racun, dia dah tahu dah, dia dah rasa bagus simpan ni. Sebabnya aku dah kerja lebih pada 10 tahun tak ada simpanan. Bila aku mula simpan duit dengan bentuk emas je, aku boleh nyimpan. Itu dia yang akan serah diri nak simpan lagi, nak simpan lagi sebab dia dah rasa benda tu beri kebaikan pada dia. So saya pun contoh kata dengan kawan-kawan saya pun, kalau saya yang orang kata tahulah kan background kawan-kawan ni, memang dia jenis yang tak boleh menyimpan. So saya memang takkan rasa bersalah lah untuk paksa dia untuk nak simpan lagi dalam bentuk emas. Sebab saya tahu saya tak buat kerja yang orang kata menghabiskan duit orang. Saya cuma ajar dia tukarkan duit dia ke dalam bentuk emas. Tukarkan, bukannya habiskan, tukar saja kepada bentuk yang lebih baik. Sebabnya apa saya kata lebih baik? Contoh kalau dia dapat simpan dalam bentuk emas, dalam bentuk duit pun, contohlah dalam orang kata kita punya simpanan kita yang biasalah, kita simpan tabung haji ataupun ASB kan. So rate orang kata dari segi kenaikan harga emas ni, dia dah boleh dah berjaya mengatasi keuntungan yang kita dapat bila kita simpan dalam bentuk ASP ataupun tabung haji lah. Tapi tabung haji saya declare, saya memang ada. So saya tak ada masalah pun dengan simpan tabung haji. Cumanya saya simpan untuk yang memang orang kata duit yang saya nak pergi haji.
Maknanya contoh kata RM10,000, RM20,000, kita kena ada dalam tu. Lepas tu yang lebih tu, mungkin kita boleh channel kepada yang lain lah. Sebab yang itu yang kita nak, untuk kita nak pergi haji kan. So main reason kita simpan tabung haji adalah untuk kita nak pergi haji kan. So itu saya memang simpan lah. Yang lebih kata, contoh kata RM20,000 lebih kurang macam tu. Untuk saya nak secure saya punya seat untuk nak dapatkan seat pergi haji. Contoh macam tu. Okay. So bila kita dah boleh berjaya untuk nak adakan diri kita dalam hidup di bawah kemampuan ni, so alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah, sebab ramai orang bila dia cek balik dari segi cash flow dia setiap bulan, sebenarnya ramai orang yang negatif. Ramai orang negatif. Even kalau negatif RM10 pun, tuan pun dah makin miskin. RM10 satu bulan. Contoh kata, kita gaji RM3,000, tapi kita belanja RM3,000 RM10. So tuan puan sebenarnya dah miskin RM10 satu bulan. Makin menambahkan miskin tuan puan tu RM10 satu bulan. Bukan menambah tau. So kalau contoh kata, contoh orang yang gaji RM10,000, tapi dia berbelanja RM10,000 RM10, berbanding dengan orang yang gaji RM3,000 tapi dia belanja RM2,500, so dia boleh menyimpan RM500 satu bulan. Orang yang sebenarnya dari segi kekayaan, orang yang gaji RM3,000 tadi lagi baik daripada orang yang gaji RM10,000 tu. So dia bukan matter of berapa pendapatan kita, tapi berapa simpanan kita. Sebab simpanan lah yang akan menentukan kita punya kekayaan. Sebab bila kita belanja, sebenarnya kita habiskan duit kita untuk mengkayakan orang lain. Bila kita simpan tu, baru kita mengkayakan diri sendiri. Okay, so tips yang ketiga, bila kita dah mula tadi, kita senaraikan kita punya hutang. Jadi kita tahu berapa level hutang kita. Lepas tu tips yang kedua, kita kena hidup di bawah kemampuan. Maknanya contoh gaji RM3,000, kita hiduplah seperti kita gaji RM2,500, sebab RM500 tu kita nak simpan. Tak kisahlah simpan dalam bentuk apa, tapi bila simpan dalam bentuk emas, macam contoh yang saya tunjuk tadi, simpan dalam bentuk emas macam ni, tuan puan lagi senang menyimpan, lagi senang kekayaan tuan puan kekal di situ. Sebab dah ramai orang yang memang berjaya bila disimpan dalam bentuk emas. Kenapa kita tak nak cuba? Cuba dulu, baru tahu. Di langkah yang pertama, ada yang paling susah adalah langkah yang pertama tu. Benda yang pertama kita nak mula tu yang susahnya. Bila kita dah mula, kita dah tahu. So ramai orang yang orang kata lepas tu dah gila menyimpan emas. Tak ada masalah kan? Gila menyimpan emas, bukannya gila menghabiskan duit. Gila tukarkan duit kita jadi emas. So tak ada masalah pun kalau bagi saya. Sebab bila kita gila menyimpan, maknanya kita gila mengkayakan diri kita. Tak apalah, kan masalah lagi. Kita cakap terms gila pun tak ada masalah. Sebab kita sendiri yang tahu terms gila kita tu. Bukan gila kita nak menghabiskan duit kita. Okay, so bila kita dah ada simpanan, contoh tadi kan, yang kita gaji RM3,000, ada RM500 satu bulan. Ada RM500 satu bulan, banyak tu kan. RM500 satu bulan, kita boleh simpan. Kita dah boleh mula untuk nak gunakan tips ketiga, iaitu kita dah boleh gunakan duit simpanan kita tu untuk mengurangkan kita punya hutang. Okay. So macam mana cara dia? So banyak cara, tapi saya paling suka adalah teknik snowball lah. Maknanya kita nak mempercepatkan pembayaran hutang kita. So teknik snowball ni macam mana? Saya ada buat satu video sebelum ni, macam mana kita gunakan teknik snowball. Ini saya ceritakan secara ringkas lah. Teknik snowball Teknik snowball ni, kita gunakan duit kita apa yang ada saja. Bukan kita nak pergi hutang orang lain, tak. Tapi maknanya bila kita dah tahu senarai hutang kita, kita gunakan teknik snowball ni. Kita tengok senarai hutang kita mana yang paling rendah dia punya baki. Tak kisahlah dia dari segi dia punya kadar faedah ke apa, jangan kisah. Kita nak selesaikan kita selesaikan mana yang paling kecil. Sebabnya apa? Dari segi kesan emosi, bila kita, contoh kita ada 5 hutang, dari segi kesan emosi, walaupun kata contoh jumlah dia, contohnya jumlah hutang yang pertama ni, contohlah kita beli mesin basuh lah, yang bayar bulanan je RM200 contohnya. Ada baki lagi, contoh kata RM1,000, contoh. Mungkin kita beli mesin basuh dengan dryer yang mahal sikit, so ada hutang RM1,000 lagi kan. So bila kita contoh, tadi kita ada RM500 satu bulan yang kita boleh simpan kan, sebab kita dah hidup di bawah kemampuan. Jadi kalau RM1,000 maknanya kita simpan 2 bulan. Tapi akan ada portion lah yang dekat situ tu. Tuan puan kena tentukan berapa portion simpanan tuan puan yang kat situ untuk nak cukupkan dana kecemasan lah.
So kalau boleh cukupkan dulu dana kecemasan, lepas tu barulah kita boleh buat teknik snowball ni. Okey. So adalah dia punya variation kat situ. Kena cukupkan dulu dana kecemasan. At least yang saya suggest adalah dana kecemasan sehingga 6 bulan lah. 3 bulan dan 6 bulan. Yang 1 tahun tu boleh sedikit-sedikit accumulate tambahkan. Dari segi contoh kata 500, 200 untuk simpanan dana kecemasan, 300 untuk kita nak selesaikan hutang-hutang kita dengan lebih cepat. Supaya kita lagi selesa dengan ada duit simpanan yang lebih. Sebabnya apa? Kita akan boleh mengurangkan kita punya interest kat situ. Kan? Jadi kita boleh mengurangkan interest, jadi kita dapat lebih simpanan. Sebab kita cepatkan bayar hutang. Okey, contoh tadi yang ni maknanya untuk kita ada 300 kan untuk kita nak simpan untuk bayar hutang, yang 200 kita kata untuk nak dana kecemasan contoh. So tuan-puan tentukan sendiri. So contoh 300 satu bulan, kita ada bagi 1,000. Bagi 1,000. So bila kita simpan, contoh kita simpan 2 bulan, kita dah ada 600 kan? Dan 2 bulan juga kita dah bayar tadi 200 satu bulan, dah 2 bulan dah habis dah 400. Jadi memang tinggal 600 lah lagi. So cukup dah kita punya simpanan untuk nak habiskan hutang yang pertama. Itu yang teknik snowball. Maknanya kita habiskan, kita bayar habis. Dah tinggal 4, tak rasa macam tenang sikit tak kita punya fikiran? Dulu kita ada hutang 5, walaupun yang ini hutang dia kecil, tapi dari segi emosi kita rasa macam wah, aku dah berjaya habiskan satu hutang. Walaupun kata contoh lah yang rumah ni ada 300,000 contoh, tapi tak ada masalah sebab dari segi emosi kita dah rasa aku dah berjaya habiskan satu hutang. Kesan emosi tu penting. Maknanya kita rasa kita dah berjaya. Kita dah berjaya walaupun mungkin tadi kita hanya bayar hutang RM600 saja, tapi tak ada masalah. Tapi kita dah achieve something daripada kita nak habiskan 5 bulan untuk habiskan 1,000 ni. At least kita dah achieve something. Kita dah rasa kita berjaya. Lepas tu barulah kita dah, tadi kan kita dah 300 satu bulan. Lepas tu kita dah tambah lagi dengan 200 setiap bulan ni yang kat sini yang kita dah save. Tips dia lagi kat sini, ni snowball ni, janganlah rasa gatal-gatal. Mesin basuh aku dah habis, aku nak beli benda lain lah. Tips dia, jangan tambah hutang baru. Sebab kita nak habiskan hutang ni. Jangan tambah hutang baru. So, pakailah. Hiduplah di bawah kemampuan. So, kau nak tambah hutang baru pun. Contoh kata, adalah tengok satu benda nak beli. Simpan. Beli cash. Okey. So, ada lagi 4. So, ulanglah proses yang sama untuk nak habiskan yang keempat ni. Contoh kata gaji apalah, hutang apa. So maknanya ulang proses yang sama dengan RM300 campur 200 yang daripada hutang mesin basuh ni yang kita dah tak perlu bayar sebab dah habis. Jadi kita boleh ada simpanan RM500 campur 200 untuk dana kecemasan. So setiap bulan kita dah ada RM700 dah untuk simpan. Tak rasa tak kita dah berjaya? Sebenarnya dengan gaji yang sama. Tak masuk lagi tips lain. Contoh kita nak tambahkan pendapatan. Maknanya dengan gaji yang sama. Kita tak buat apa-apa pun kerja tambahan. Dengan gaji yang sama, kita boleh simpan RM700. Berbanding tadi, kita boleh simpan RM500. Tapi kita dah boleh simpan RM700. So, maknanya contoh untuk RM200 untuk dana kecemasan. Lagi, maknanya kita ada RM500 setiap bulan untuk nak cover bayar hutang yang keempat kat sini. So itulah teknik snowball sebenarnya. So ulang proses yang sama, tapi jangan cumbuk tadilah. Tips ni adalah jangan kita nak gatal-gatal buat hutang baru, nak tambahkan. Dah habis dah hutang 5, nak tambah lagi 1 lah. So balik asal lah. Tak jadi manalah maknanya. Kita akan orang kata race lah sepanjang hidup. So kita kena orang kata tekan lah, kena kuatkan diri. Bila kita nak buat proses ni, memang kita kena kuatkan diri. Jangan buat hutang baru, habiskan hutang-hutang ni dengan proses kita nak melaksanakan proses buat teknik snowball tu. So tuan-puan boleh gali lah teknik-teknik snowball. Saya bagi idea. Ada teknik snowball untuk kita nak keluarkan daripada perangkap hutang tadi. So saya bagi 3 tips. Tips yang pertama, kita kena pasti mana kita berada dalam hutang ni. Berapa peratus kita punya jumlah keberhutangan kita berbanding gaji. Tips yang kedua, hiduplah di bawah kemampuan untuk kita ada simpanan. Dan tips yang ketiga, gunakan simpanan tersebut untuk kita bayar hutang dengan lebih awal dengan menggunakan teknik snowball. So untuk contoh tadi, yang ada duit yang memang kita, contoh kata tadi yang tadi, yang hutang yang kelima ni mungkin hanya 2 bulan, jadi tak perlulah kita nak simpan dalam bentuk lain, simpan dalam bentuk duit sahaja. Itu pun kena tekal jugalah. Kadang-kadang kan bila nampak 600 tu terus nampak benda lain.
Sebab kita ada matlamat, kita nak bayar hutang yang kelima. Contoh, hutang yang contoh kat sini pula. Contoh hutang yang keempat ni kan. Hutang yang keempat ni dia contoh kata jauh sedikit lah dia punya variance ni. Contoh kata 20,000 lah. Ada loan peribadi contoh 20,000. So mungkin lama sikit lah kita nak cukupkan. Sebab tadi kita boleh simpan 500 satu bulan kan. Mungkin lama sikit kita nak simpan untuk cukupkan 20,000 ni. So mungkin lah boleh lah puan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab contoh kata kan kadang-kadang kita ni emosi kita kan dengan duit kan, kita nampak duit, kita nampak barang. Contohlah kan, kita dah simpan 500 satu bulan, 10 bulan kita dah ada 5,000, 20 bulan kita dah ada 10,000. Dah along the way lah ni nak bayar yang hutang yang keempat tadi ni kan. Sebab hutang 5 dah habis, hutang keempat ni kita nak habis, along the way kita nampak 10,000, terus kita rasa macam duit aku banyaknya 10,000. Contoh. So terus rasa macam kalau renovate dapur ni cantik ni untuk 10,000. Jangan. Jangan. Sebab tadi kita dah tahu dah matlamat kita nak bayar hutang yang keempat ni. Loan peribadi. Sebab kita nak kurangkan, kita nak keluarkan hidup kita daripada perangkap hutang. Jadi kita dah matlamat kita nak bayar empat ni. 10,000 tadi tak cukup lagi tu. Kita nak bayar hutang kat sini 20,000 ni. So, kalau kita ada masalah, kita rasa macam, aku ni kan duit 10,000 ni kan kejap je ni habis ni kalau duduk dalam duit. Yang ni tuan-puan boleh simpan dalam bentuk emas. Sebab mungkin dia lambat sedikit, dia lebih daripada 2 tahun, lebih daripada 3 tahun nak cukupkan. Tadi kan 20 bulan dah kan, 20 bulan maknanya dah ada 10,000, 20 bulan dah dekat 2 tahun. Dia emas ni kalau tuan-puan tu simpan dalam bentuk lebih daripada 3 tahun untuk kegunaannya, orang kata boleh kata dia terjamin lah, boleh dapat lah kenaikannya. So boleh simpankan dalam bentuk emas. Sebabnya contohnya saya kasih tadi kan, bila kita simpan dalam bentuk emas, emosi kita lagi terjamin untuk kita menyimpan lagi. Bukannya kita nak habiskan. Sebab dalam contohlah kita ada 10 keping macam ni, 10,000 dah kan. 10 keping macam ni ada dah 10,000 sebab harga satu keping ni 1,000 lebih. So ada 10,000. Tuan-puan tak nampak lah. Tak nampak lah. Orang kata dapur tu nak renovate. Sebab nampak 10 keping duit 10 sen je. Tak nampak nilai dia 10,000 kat situ. Kalau tak mendesak lah. Kalau contoh ada benda lain yang mendesak tu, kita kata itu hal kecemasan. Tapi kalau tak mendesak contohnya, elok je sebelum ni kita masak kat dapur tu kan. Tak adalah macam orang kata kelang kabut sangat sampai tak boleh nak bergerak kan dapur kita kecil-kecil contohnya kan. Elok je sebelum ni kita gunakan dapur tersebut. Jadi bukan keperluan lah kan. Itu hanya satu kehendak sebab kita nampak duit 10,000. Tapi cekal. Kita kena kekal pada matlamat kita. Sebabnya 10,000 tu kita nak cukupkan 20,000 untuk kita bayar hutang yang keempat tadi. Tapi ramai orang yang tak boleh lah. Ramai orang tak boleh. So, boleh cuba tukarkan ke dalam bentuk emas. Contoh 10,000 sebab saya nak simpan 3 tahun ni. Saya nak simpan 3 tahun untuk cukupkan 20,000 baru saya nak keluar, saya nak contoh kata nak jual untuk bayar hutang saya yang keempat tadi. Contohnya kan. So boleh simpan. Contoh kata contoh 20,000. Apa dia? 20,000 mungkin boleh beli yang 50 gram 2 keping. Dalam 26,000 lepas tu kita boleh jual. Contoh ataupun mungkin kata boleh beli 50 gram 1 keping, 20 gram 2 keping, 90 gram dah boleh dah. Nanti bila jual untuk nak dapatkan 20,000 balik. So boleh tentukanlah, boleh kena pasti bentuk apa yang kita nak simpan. Sebab banyak dengan public gold ni ada banyak varian, dan juga yang paling penting tuan-puan boleh percaya dengan susut nilainya. Tak adalah contoh kita pergi hari ni susut nilai dia berapa persen, 15% lah, tak ada. Susut nilai public gold tetap daripada tahun 2000 berapa lagi hari tu 2017 lagi dah terkekal. Untuk yang kecil-kecil ni 9%, dia ada varian dia lah. Ada varian dia 9% sehingga 6%. Untuk yang 1 kilo tu 6%. Kalau tu yang paling kecil macam contoh yang 1 dinar macam ni, dia punya susut nilai 9%. Yang paling kecil maknanya 9%. Tak lebih daripada 10%. Okey. So maknanya dengan tuan-puan convertkan duit tuan-puan kepada dalam bentuk emas ni, untuk nak bayar hutang tu pun yang agak jauh sikit kan. Kalau contoh tadi yang 1,000 yang nak bayar mesin basuh tu, saya tak suggest lah untuk nak tukarkan dalam bentuk emas. Sebabnya kejap sangat kita nak simpan untuk kita nak jual balik emas. Sebab nanti takut belum dapat lagi kenaikan. Kan? So nanti kan kata macam,
rugilah saya simpan apa contoh saya simpan 600 dapat nak jual 500 je dapat. So saya tak suggest. So maknanya kita kena ada ilmu lah untuk kena simpan dalam bentuk emas ni juga. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, kita takut nanti kita ni tak kalis emosi. Kita ni orang yang jenis ikut emosi. Sebab biasanya kita ni akan justify kita punya emosi, lepas tu baru kita rasa macam boleh ni, tak apa, nanti kita simpan lagi. Lambat nak dapat 10,000 lagi tu. Sebab kita dah ada matlamat, tapi sebab kita tak kalah dengan emosi, rugi. Sebab kita ada matlamat, tapi kita dah kalah dengan emosi kita. Okay. So 3 tips yang anda boleh buat. 3 tips yang anda boleh buat untuk keluar daripada perangkap hutang. Pertama, senaraikan hutang, tahu berapa keberhutangan kita, berapa kadar hutang kita berbanding dengan pendapatan. Yang kedua, hidup di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan. Boleh dengar baliklah macam mana cara nak hidup di bawah kemampuan, contoh yang saya dah berikan tadi. Lepas tu, mula bayar hutang satu persatu, cepatkan bayar hutang. Maknanya cepat selesaikan hutang dengan teknik snowball. So kalau nak cepatkan proses untuk keluar daripada hutang ni, sangat digalakkan untuk simpan dalam bentuk emas. Sebab ramai sangat orang yang berjaya boleh menyimpan dalam bentuk emas, termasuk saya sendirilah. Saya simpan dalam bentuk emas, saya kalis emosi. Kalau dulu saya sangat tak kalis emosinya dengan barang-barang rumah lah. Barang-barang rumah kan, perempuan kan, so, suka sangat beli barang rumah. Tapi bila saya dah simpan dalam bentuk emas, duit saya tak ada. Duit saya ada, tapi saya dalam bentuk emas. Contoh dalam bentuk macam ni. Jadi saya tak rasa saya ada duit. Jadi saya tak nampak lah benda lain. Contoh saya berjalan-jalan pun tengok, okay, aku tak ada duit. Aku tak ada duit. Itu. Bila dah macam tu, tuan-puan akan rasa macam selamatlah duit kita. Okay. So, kalau tuan-puan rasa macam, saya nak cuba untuk simpan dalam bentuk emas ni, sebabnya dah nampak ramai orang dah boleh berjaya. Tuan-puan boleh search saja testimoni penyimpan emas. Sangat ramai orang dah berjaya boleh menyimpan dengan emas. Dan kenapa saya pilih emas public gold ni? Sebab banyak dia punya package. Salah satunya memang confirm ketulinannya. Contoh yang saya cakap tadi, ini CJ ketulinannya. CJ ketulinan untuk setiap emas yang kita beli. Jadinya tuan-puan tak perlu risau lah, sebab banyak kes-kes yang berlaku kan. Bila kita beli emas, kita tak dapat emas yang betul lah. Bila dipotong, contohnya kan, bila dipotong, contoh kalau kata ini emas yang apa ni, emas 99 lah, contoh barang kemas pun kan, banyak contoh barang kemas macam ni kan. Bila nak jual, bila potong, dalam tu rupanya disadur saja emas, dalam tu bukan emas. So kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. So kenapa saya memilih kalau emas yang untuk pelaburan macam ni, kenapa saya pilih public gold? Sebab saya orang kata pasti dengan ketulinannya dan juga package lain, contoh yang saya cakap tadi, dari segi susut nilai kan, so nak jual pun senang. So saya nak cerita pada orang lain lah. Sebabnya penyimpan yang berdaftar dengan public gold baru 600,000 orang. Jadi ramai lagi rakyat Malaysia yang tak tahu berkenaan dengan apa yang public gold offer untuk tuan-puan menyimpan dengan public gold. Beli emas dengan public gold, apa package yang tuan-puan dapat, emas ketulinan ni macam mana, apa package-nya, apa benefitnya bila simpan emas public gold ni. Sebab tu saya lah berceritalah kepada orang ramai berkenaan dengan emas public gold ni. Okay, so semoga ada manfaat. Kalau rasa macam saya bagi tips ni, bolehlah nak gunakan, dan rasa macam mungkin ada yang tak tahu lagi, ada mungkin yang dah tahu tapi nak refresh balik cara je. So bolehlah sharekan video ni untuk orang lain pun tahu ilmu yang sama, macam mana nak keluarkan diri daripada perangkap hutang. Sebab sangat ramai orang kita sekarang ni termasuk dalam perangkap hutang lah. Sebab apa? Sebabnya mungkin kita berbelanja lebih daripada kemampuan kita, dan kita hidup lebih daripada atas daripada kemampuan lah. Tapi tak ada masalah bila kita tahu kita dah ada buat kesilapan dan kita nak ubah kesilapan tu kan. So alhamdulillah lah, Allah dah bagi peluang untuk kita nak mula balik, nak cari balik orang kata turning point untuk kita nak elokkan kewangan kita. So boleh mulakan hari ini kan, dengan tips yang saya bagi tadi. 3 tips tu boleh cuba, dan sebenarnya bukan boleh cuba, bila tuan-puan dapat, puan-puan buat dengan bagus, memang akan dapat kesannya. Sebab saya pun
baca ni, belajar ni, tips-tips ni daripada pengalaman-pengalaman online yang saya apply dalam kehidupan saya lah. Okay, so kita jumpa lagi. Semoga saya boleh berkongsi lagi lah ilmu-ilmu kewangan untuk memberi nilai tambah kepada hidup orang lain walaupun 1%. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.